Quem quer que seja o senhor de Malacca tem sua mão na garganta de Veneza. Cantino Planisphere atau Cantino World Map adalah maklumat kartografi dunia yang dihasilkan di Portugal pada hujung abad ke-15 dan diseludup ke Italia pada tahun 1502. Pada zaman eksplorasi, Portugal merupakan negara Eropa yang terulung dalam meneroka serta memetakan kawasan yang sudah mereka temui. Mereka meneroka Pulau Canary pada tahun 1336, Afrika Barat pada tahun 1434, dan menemukan laluan laut yang selamat ke Asia dan India pada tahun 1498. Setiap penemuan mereka adalah amat dirahasiakan. Malah sesiapa yang membocorkannya akan dihukum bunuh. Ia adalah peta dunia yang pertama yang meletakkan benua Amerika dan Afrika di kedudukan latitude dan longitude-nya yang betul. Asia Timur ketika itu masih merupakan misteri bagi orang-orang Eropa. Namun begitu, Melaka telah diletakkan di tempatnya yang betul, yaitu di semenanjung Tanah Melayu. Pada zaman Sultan Mansur Shah, Melaka sedang berada di kemuncak zaman keemasannya. Kota Melaka adalah sebuah kota kosmopolitan dan metropolitan yang sejati dengan anggaran penduduk seramai 135.000 orang, termasuk pedagang serta tukang-tukang dari Patani, Jawa, Minangkabau, Timur Tengah, dan lain-lain. Sebagai perbandingan, kota London ketika itu dianggarkan mempunyai hanya sekitar 50.000 orang penduduk sahaja. Tome Pires mencatatkan lebih dari 84 dialek dituturkan di Melaka dengan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Diasaskan pada awal abad ke-15 oleh para Meswara, Melaka berkembang pesat kerana lokasinya yang strategik di sepanjang laluan perdagangan maritim utama. Ia menjadi penghubung utama antara China, India, Timur Tengah, dan kawasan lain. Keuntungan strategik ini mengubah Melaka menjadi sebuah empayar perdagangan yang kuat. Pada zaman kegemilangannya, Melaka menjadi rumah kepada pedagang dari Arab, Parsi, Gujarat, Cina, dan juga Eropah. Kekayaan kota ini datang daripada keupayaannya untuk mengawal perdagangan yang melalui Selat Melaka. Melaka bukan sekadar pusat perdagangan, ia juga tempat pertemuan budaya dan agama. Islam memainkan peranan penting dalam membentuk identiti Melaka, diperkenalkan oleh pedagang dari Timur Tengah dan India. Para sultan mempromosikan undang-undang, pendidikan dan pemerintahan Islam, mengukuhkan reputasi Melaka sebagai pusat Islam di Nusantara. Namun, Melaka juga terkenal dengan sikap toleransinya. Walaupun Islam adalah agama utama, penganut Hindu, Buddha, dan animisme hidup bersama dengan aman. Sikap terbuka ini menggalakkan perdagangan dan diplomasi, menarik pedagang dari seluruh dunia. Ekonomi Melaka dibina atas perdagangan. Ia merupakan entrepot, di mana barangan dari pelbagai wilayah dibawa masuk, diniagakan, dan kemudian diekspor semula. Jadi, apakah yang membuat Melaka terkenal? Ekspor utama: rempah ratus, cengkih, buah pala, dan bunga pala dari Kepulauan Rempah, amat bernilai di Eropa
dan Timur Tengah. Emas di Lombong di Sumatera dan diniagakan melalui Melaka. Timah berasal dari perak, bahan penting dalam pembuatan alloy. Kapur barus, produk perubatan dan aromatik yang sangat dihargai di Cina dan Arab. Gaharu, kayu wangi yang bernilai tinggi untuk minyak wangi dan kemenyan. Hasil tempatan dan sumber semula jadi. Padi, makanan ruji yang ditanam di kawasan sekitar. Gula Melaka digunakan dalam makanan. Rotan dan kayu balak, penting untuk pembinaan kapal dan perabot. Lada hitam, dikenali sebagai emas hitam, sangat menguntungkan dalam pasaran antarabangsa. Pasarnya dipenuhi dengan barangan eksotik, rempah, sutra, porselin, dan emas. Para pedagang berduyun-duyun ke Melaka kerana dasar perdagangannya yang adil ditetapkan oleh bendahara yang terkenal dan dipantau sendiri oleh Sultan. Sultan mengawal perdagangan dengan mengenakan cukai yang adil dan memastikan keselamatan sepanjang laluan perdagangan. Ini menjadikan Melaka pelabuhan terkaya di rantau ini. Dengan kekayaan yang besar, datang juga ancaman besar. Kekayaan Melaka menjadikannya sasaran kuasa asing. Tetapi, kesultanan ini telah bersiap sedia dengan sistem ketenteraan yang kuat untuk mempertahankan kekayaannya. Kemakmuran memerlukan perlindungan. Tentera Melaka perlu menjadi kuat untuk mempertahankan ekonominya. Kesultanan ini memiliki angkatan laut yang terlatih, mengawal selat untuk memastikan keselamatan pedagang dan menumpaskan lanun. Kelebihan Melaka terletak pada kepakaran dalam bidang pembuatan, serta hubungan perdagangan dan diplomatik yang baik dengan Kerajaan Uthmaniyah dan Gujarat. Kedua-dua kerajaan ini menghasilkan senjata api dan meriam yang bermutu tinggi. Sementara tukang besi menempa keris dan pedang berkualiti tinggi, bengkel tempatan menghasilkan senjata api dan meriam gangsa kecil yang berkesan. Diinspirasikan oleh reka bentuk Jawa, India, dan China. Senjata api dan meriam ini memberikan kelebihan kepada Melaka berbanding tentera yang hanya bergantung kepada pedang dan perisai. Benteng pertahanan kota Melaka melindungi kota ini daripada ancaman luar. Pagar kayu dan batu, menara kawalan, dan strategi pertahanan yang teratur menjadikan sebarang serangan ke atas kota ini suatu usaha yang mahal dan berisiko tinggi. Gabungan strategi, inovasi, dan kekuatan senjata inilah yang memperkukuhkan dominasi Melaka. Melaka di zaman keemasan adalah pusat perdagangan, budaya, dan kekuatan ketenteraan. Ia berdiri sebagai contoh keunggulan sebuah empayar yang makmur dan teratur. Namun, setiap empayar yang hebat pasti berhadapan dengan cabaran. Bagaimana Melaka mempertahankan kuasanya dan apakah ancaman yang menanti? Ikuti episod seterusnya untuk mengungkap bab seterusnya dalam sejarah Melaka.